Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, salam sejahtera semua, bertemu kembali dalam kelas kita hari ini, matematik tingkatan 4 Zamrud, 4 kemahiran. Okey. Minggu ni alhamdulillah selepas cuti selama seminggu Aidil Adha. Okay, hari ini kita mula kelas balik. Okay, kita akan sambung pelajaran kita dalam bab matematik ni, tingkatan 4 dengan bab yang kedua. Sambung bab yang kedua iaitu berkaitan dengan kebarangkalian mudah. Okey, kebarangkalian mudah. Okey. Cikgu nak bagi tahu kepada pelajar-pelajar apakah yang dimaksudkan dengan kebarangkalian. Okey, kebarangkalian. Okey. Kalau kita tengok kebarangkalian dalam kehidupan kita seharian, mudah saja. Okey, contoh-contoh. Hari ini cikgu adakan kelas PDPR secara online menggunakan Google Meet. Jadi bila cikgu buat PDPR, ada dua kebarangkalian. Ada dua kemungkinan. Ada dua benda yang kita tak pasti sama ada ia akan jadi ataupun tidak. Okay. Cikgu akan bermula kelas PDPR matematik pada pukul 2 petang. Okey, kebarangkaliannya ialah sama ada pelajar akan masuk ke kelas online cikgu ataupun tidak. Ada dua kebarangkalian. Ada dua. Ada dua. Sama ada masuk pun tak masuk. Okey, masuk ataupun tak masuk. Jadi kebarangkaliannya ada dua. Sama ada pelajar-pelajar kelas cikgu masuk ataupun tidak. Ada dua kebarangkalian. Okey, itu yang dimaksudkan dengan kebarangkalian. Yang kedua, kelas yang cikgu ajar dalam PDPR ni ada dua kemungkinan juga. Okey, yang pertama, sama ada kamu faham ataupun kamu tak faham. Ada dua kebarangkalian juga. Lain-lain dalam kehidupan kita seharian. Okay. Subuh tadi ada dua kebarangkalian. Sama ada kamu sembahyang subuh ataupun kamu tak sembahyang subuh. Ada dua juga. Lepas tu, selepas kita sembahyang subuh, kita akan sarapan. Ada dua juga kebarangkalian. Kemungkinan sama ada kamu ambil sarapan ataupun kamu tak ambil sarapan. Ya, jadi dua kebarangkalian. Nampak tak dia punya penggunaan kebarangkalian dalam kehidupan. Kemudian pukul 8.30 ada PDPR bagi subjek-subjek tertentu di dalam mata pelajaran yang kamu ambil dalam kelas. Okey, katakan pukul 8.30 tadi subjek Bahasa Melayu. Okey, Bahasa Melayu kamu tak masuk. Jadi tak masuk tu ialah kebarangkalian. Okey, kebarangkalian ni yang kedua kamu masuk. Jadi kalau tadi yang dah berlaku, dia dah tahu dah berapa kebarangkalian. Kalau kamu tak masuk lah. Kalau kamu masuk. Okey. Kebarangkalian menunjukkan bahawa peristiwa yang akan berlaku. Contoh kebarangkalian. Pada bulan 9 nanti, 1 bulan 9, kemungkinan sekolah akan dibuka ataupun tidak dibuka. Jadi satu kebarangkalian sama ada dia dibuka ataupun yang kedua tidak dibuka. Tuh, ada dua kemungkinan. Okey. Seterusnya dalam kehidupan kita seharian, tengah hari nanti kamu akan masak, kamu akan makan tengah hari. Ramai di kalangan kita yang akan makan tengah hari dengan pelbagai hidangan.
Katakan kita ambil contoh hari ini kita makan daging. Ada daging korban. Di rumah cikgu pun ada lagi daging korban. Okey, daripada pemberian ayah cikgu. Untuk hari ini, kebarangkalian kamu untuk makan daging lembu sama ada boleh ataupun tidak. Ada di kalangan kamu yang akan dapat makan daging korban. Sama ada ibu bapa ataupun ibu kamu akan masak daging masak merah ataupun daging masak kicap ataupun daging bakar makan dengan nasi. Jadi kebarangkalian kamu akan makan daging bergantung kepada keadaan kamu. Ada yang dapat makan, ada yang tak dapat makan. Okey, itu yang dinamakan sebagai kebarangkalian. Petang ni ada yang bercadang untuk berjoging dan juga ada yang bercadang untuk main takraw dan ada juga yang bercadang untuk bermain berbagai-bagai permainan yang ada di sekitar kamu. Okay. Ada dua kemungkinan, sama ada petang ni kamu boleh main ataupun tidak. Katakan kamu tertidur, jadi kamu tak dapat main. Inilah kebarangkalian yang akan berlaku dalam kehidupan kita sehari. Malam nanti ada yang boleh tidur, ada yang tak boleh tidur. Mungkin yang tak boleh tidur disebabkan main game PUBG. PUBG sampai pukul 6 pagi. Okey. Sebab itulah pagi-pagi hari pukul 8.30 pagi, ramai yang tak masuk kelas PDPR. Kenapa? Sebab semalam main game sampai pagi. PUBG. Jadi kepuasan yang kamu dapat hasil daripada main PUBG. Tak ada masalah nak main game. Tapi kelas kena masuk. Tak apalah main game sampai pagi, masuk kelas. Okey, masuk kelas, dengar cikgu kata, tidak boleh, tak ada masalah. Ataupun mungkin kamu dah terlalu expert main game, kamu akan jadi YouTube gamer. Kamu akan jadi sebagai game. Dalam YouTube, kamu buat YouTube dan kamu buat pasal game dan kamu akan jadi seorang celebrity. Dan kamu akan mendapat pendapatan daripada hasil PUBG kamu, hasil gamer kamu, game yang kamu main. Tak ada masalah. Semua peluang-peluang yang ada dalam dunia ni semuanya mendatangkan rezeki. Tak ada satu pun yang tidak berhikmah. Semuanya berhikmah. Jadi untuk kelas cikgu pastikan semua masuklah. Okey, kalau tak masuk pun kamu masuk dalam YouTube channel Cikgu Syahri. Hari-hari main bola. Dalam tu cikgu akan rakam balik kelas yang telah cikgu jalankan dan kamu tengok dalam tu view. Selepas view, tulis nama kamu dalam komen. Jadi maksudnya kamu dikira mengikuti kelas cikgu. Okey, janji kamu view. Okey, sambungan daripada kebarangkalian ini cikgu tahu. Okey, apakah yang kita akan pelajari pada kali ini? Kebarangkalian ialah kita akan belajar bagaimana, apakah maksud kebarangkalian. Tadi cikgu dah terangkan kamu apakah maksud kebarangkalian dalam kehidupan seharian dan sedikit pengiraan kebarangkalian yang mudah dan senang dipahami. Okey, mengapakah belajar bab ini? Mengapa belajar bab ini? Mengikut kajian, kehidupan kita ni tak lari daripada kemungkinan-kemungkinan, kebarangkalian. Begitu juga dengan COVID-19. Adakah ada dua kemungkinan, sama ada kes akan naik ataupun kes akan turun. Kita akan dengar pengumuman pada petang nanti. Sama ada kes akan turun ataupun naik.
bergantung kepada situasi semasa. Ini yang kita namakan sebagai kebarangkalian. Kalau yang diumumkan oleh DG nanti naik, maka naik. Kalau diumumkan turun, maka turun. Sebelum berlaku, kita dah boleh buat kemungkinan. Sama ada dia akan turun ataupun dia akan naik. Okay. Dari sudut kerjaya, saya nak terangkan tentang kebarangkalian. Okay. Satu contoh yang paling berguna lah kebarangkalian ini ialah bagaimana peniaga-peniaga ataupun peruncit ataupun businessman meramal sama ada besok akan untung ataupun rugi. Kamu nanti akan membuka bengkel motosikal. Okay. Bila buka bengkel motosikal, dalam pemikiran kamu ada dua kemungkinan. Sama ada kamu akan rugi ataupun kamu akan untung. Okay. Kalau berlaku situasi tertentu, misalnya pandemik COVID-19 ini berakhir, maka bisnes kamu akan bertambah baik. Jika pandemik COVID-19 ini berterusan mencapai kes yang begitu tinggi, maka peluang perniagaan lambat untuk berkembang. Jadi, kemungkinan ini boleh kita gunakan sebagai ramalan kita ataupun jangkaan kita apakah yang akan berlaku untuk bisnes kita esok hari. Okay. Selain daripada itu, ahli-ahli ekonomi juga meramalkan pergerakan mata wang di pasaran. Okay, contohnya, apakah mata wang yang akan naik pada esok hari ataupun yang akan turun pada esok hari. Ada setengah daripada pembeli mata wang ataupun dikenali sebagai forex, foreign exchange, iaitu pertukaran duit. Kita beli duit dan kita tukar. Jika duit itu meningkat, kita akan tukar. Jika duit itu turun pun, kita akan buat satu transaksi turun dan naik itu boleh mendapat keuntungan. Jadi di sini cikgu tunjukkan beberapa contoh kebarangkalian yang berlaku dalam kehidupan, sama ada dalam kehidupan kita seharian dan juga kehidupan kita dalam perniagaan. Begitu juga kehidupan kita dalam makan gaji. Makan gaji iaitu kita bekerja dengan orang lain. Kalau bisnes kalau kita bekerja di supermarket ataupun mini market ataupun di kedai-kedai yang keluarkan alat-alat komponen, tak kira komponen motor ke, komponen kereta, kita sebagai pekerja, okay, kita boleh meramal bulan ini kita akan dapat gaji berapa berdasarkan kepada hari yang kita datang bekerja dan juga prestasi ekonomi bagi syarikat-syarikat tertentu. Ada setengah syarikat terpaksa gulung tikar disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Perniagaan tak dapat dijalankan dan pengguna pun tak boleh membeli barang-barang mereka. Akhirnya kilang tersebut ditutup ataupun perniagaan tersebut terpaksa diberhentikan. Jadi kita yang bekerja di syarikat tersebut akan mengalami kerugian di mana tidak dapat gaji ataupun syarikat tidak membayar gaji bulanan. Jadi kita boleh buat ramalan jangkaan ataupun kebarangkalian apa yang akan berlaku seterusnya. Begitu juga apa yang berlaku di Selat China Selatan sekarang, di mana sekarang ini negara China membuat rondaan yang begitu banyak kapal-kapal perang di Laut China Selatan. Dan ini telah menggusarkan terutamanya penduduk Malaysia dan juga negara-negara ASEAN. Dia ada dua kemungkinan sama ada aman ataupun perang. Jadi dua tu je lah. Ada dua. Kebarangkalian itu yang dinamakan sebagai kebarangkalian. Sesungguhnya kebarangkalian ini
memang digunakan setiap hari. Contoh sebentar lagi kita akan masuk sembahyang zuhur, tadi dah masuk zuhur, sembahyang asar. Sembahyang asar sama ada kamu nak tunaikan ataupun tidak. Ada dua kemungkinan. Okey, selepas itu kebarangkalian juga digunakan sebagai sebagai perubahan cuaca yang berlaku dalam dunia. Sekarang ni kita dapati negara-negara Eropah telah dilanda oleh banjir disebabkan oleh perubahan monsun-monsun tertentu. Jadi di sini negara-negara yang mengalami banjir dan juga angin ribut petir, taufan. Jadi mereka boleh meramalkan sama ada dia akan berlaku ataupun tidak. Tetapi kuasa Allah ni dia menjangkaui apa yang kita jangka. Contohnya di negara China di sebuah bandar di mana bandar tersebut telah digenangi oleh air menyebabkan ramai terkorban. Jadi di sini jangkaan-jangkaan yang dibuat oleh saintis dan juga manusia kadang-kadang tidak dapat mengatasi apa yang Allah kehendaki. Oleh yang demikian, kebarangkalian yang digunakan jangkaan-jangkaan oleh negara tersebut yang berlaku itu bolehlah dikatakan sebagai satu langkah awal bagi menyelamatkan manusia ataupun penduduk di sekitar bandar tersebut daripada terkena banjir. Contohnya jangkaan dia kalau dia kata jangka banjir, jadi dia akan buatkan apa-apa isyarat ataupun maklumat-maklumat yang boleh disampaikan kepada semua penduduk di bandar tersebut supaya lebih berhati-hati dan cepat bertindak apabila diberi arahan. Inilah yang kita gunakan kebarangkalian dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Begitu juga kalau kita main dam apa? Dam ulang. Kita putar kita punya dadu. Dadu itu bermula daripada nombor 1 sehingga nombor 6. Dia ada 6 permukaan kita golong dan kebarangkalian yang kita ada ialah sama ada kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 6. Kalau dapat 6 kita boleh golong sebanyak 2 kali. Kita boleh buat sekali lagi pusingan. Itu kelebihan nombor 6. Oleh yang demikian kita ada kebarangkalian yang bila kita buat sekali dia ada 6 kali. 6 permukaan. Jadi kita akan dapat 1 permukaan, kebarangkalian dia kita akan dapat 1/6. Nampak tak buah dadu? Buah dadu bila kita putarkan, kebarangkalian dia ialah 1 tu ialah 1/6. Dapat 1, 1/6, dapat 2, 1/6, dapat 3, 1/6, dapat 4, 1/6, dapat 5, 1/6, dapat 6 pun 1/6. Jadi jangan tak sampai setengah 1/6. Jadi kita tak boleh jangka. Kita cuma jangka 1/6 saja. Okey. Ini yang dinamakan sebagai kebarangkalian. Hari ini cikgu cuma terangkan apakah yang dimaksudkan dengan kebarangkalian. Boleh tak bagi tahu cikgu apakah contoh-contoh kebarangkalian yang lain? Cikgu bagi masa 1 minit untuk memfikirkan. Cuba fikirkan. Cikgu nak sebagai kerja
kerja tambahan. Kelas kita akan ada semula pada hari Jumaat ni, pukul 10.30 pagi. Cikgu nak kamu senaraikan 10 jenis kebarangkalian ataupun 10 jenis contoh kebarangkalian yang kamu tahu, yang berlaku dalam kehidupan seharian dan juga yang berlaku di luar daripada kehidupan kita. Bukan setakat di Malaysia, mungkin juga di luar Malaysia. Okey, cikgu nak kamu senaraikan 10 jenis kebarangkalian, 10 jenis situasi kebarangkalian. Kamu senaraikan dan kamu sediakan untuk kelas kita pada hari Jumaat ini. Okey, itu saja untuk hari ini, anak-anak sekalian. Semoga berjumpa lagi di pelajaran yang akan datang. Semoga kamu sentiasa gembira, berbahagia dan sentiasa menunaikan perintah Allah. Cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.